Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada petang ini kita mengadakan live ataupun siaran langsung di aplikasi TikTok, yang mana sudah beberapa hari kita tidak buat live. InsyaAllah pada petang ini kita sambung semula muzakarah kitab ni, Risalah Kifayatul Mubtadi, kitab yang dikarang oleh Almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markaz Ta'lim Wartabiyah Pondok Bandar Hilir, Telui Tua, Sik Kedah Darul Aman. InsyaAllah kitab ini membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, perkara-perkara dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah sama-samalah kita ikuti live ini daripada mula sampai habis. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kita, mudah-mudahan kita dapat mengenal Allah insyaAllah, dan Allah Ta'ala terima ibadah kita insyaAllah. Baik, jadi pada petang ini kita sambung pada muka surat 16. Kita sambung pada muka surat 16, iaitulah sifat yang ke-8, sifat yang ke-8, sifat yang ke-8 insyaAllah. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi fid daraini amin. Ke-8, yakni sifat Allah Ta'ala yang ke-8 daripada 13 sifat, mengikut jalanan Imam Abu Hasan Asy'ari, iaitulah qaul yang muktamad. 13 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari, sama ada mukallaf tersebut lelaki ataupun perempuan, wajib mempelajari sehingga percaya dan i'tiqad di dalam hati mukallaf tersebut. Mukallaf ni yang pertama dia aqil, iaitulah orang yang berakal. Yang kedua, dia baligh sampai umur. Yang ketiga, sihat panca indera, iaitulah sekurang-kurangnya 2, boleh melihat, boleh mendengar ataupun salah satu daripada keduanya. Dan yang keempat, sampai seruan dakwah. Itu syarat menjadi mukallaf. Baik, jadi mukallaf wajib belajar ilmu akidah ini, ilmu tauhid. Wajib dengan makna wajib syarak. Syarak maknanya hukum Allah. Kalau tak mengaji dijanji dengan siksa di akhirat. Sebab dia wajib syarak. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu wajib syarak. Dijanji dengan pahala sekiranya kita belajar, dan dijanji dengan siksa di akhirat nanti sekiranya kita meninggalkan belajar. Kerana belajar ilmu akidah ini adalah fardu ain ataupun wajib syarak. Baik, wajib kita percaya. Wajib kita, bila sebut wajib kita, kena tambah sikit, wajib atas kita. Wajib atas tu maknanya wajib syarak. Wajib atas kita ini wajib syarak. Kalau tak mengaji, dijanji dengan siksa di akhirat nanti. Tak kiralah kita ni pangkat apa sekalipun, menteri ke, sultan ke, timbalan ke, ketua kampung ke, JKK ke, macam-macam lah, apa-apa pangkat kita sekalipun, kalau tak mengaji, dijanji oleh Allah Ta'ala akan seksa di negeri akhirat.
Itu dikatakan wajib. Wajib apa ni? Wajib syarak. Kita tu siapa? Kita tu mukallaf. Mukallaf sama ada lelaki ataupun perempuan. Mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang mereka yang diberati hukum syarak. Mukallaf ni orang yang diberati hukum syarak ke atasnya. Hukum syarak 5 tu lah. Haram, wajib, harus, makruh, sunat. Maknanya setiap perbuatan dia tak lepas daripada 5 hukum tersebut yang dipanggil hukum syarak ataupun juga dipanggil hukum taklifiyah. Itulah dipanggil mukallaf, orang yang di bawah hukum syarak. Hukum syarak duk tekan atas dia. Kalau dia buat macam ni haram, kalau dia buat macam ni wajib, kalau dia buat macam ni sunat. Tu maknanya perbuatan tu, setiap perbuatan tu dia tak lepas daripada 5 hukum syarak tadi. Baik. Wajib apa tu? Wajib kita mukallaf tu percaya. Percaya. Wajib kena percaya, wajib kena beriman. Jadi nak datang percaya itu dengan asbab kita ketahu. Jadi nak datang tahu itu dengan sebab kita belajar. Maka diri belajar itu yang dikatakan wajib. Talabu ilmi. Talabu ilmi faridatun. Nabi kata talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah suatu kefarduan, satu kewajipan ke atas orang Islam lelaki ataupun perempuan dan perempuan. Maknanya wajiblah. Kalau tak mengaji maknanya dijanji dengan siksa di akhirat nanti. Jadi bila kita dah mengaji, kita tahu. Adat kata tahulah. Kebiasaan bila dah mengaji tahu. Bila dah tahu maka kita pun boleh percaya. Kita pun boleh percaya, beriman. Sekadar tu saja ke? Tidak. Tak cukup lagi tu. Dan i'tiqad. Lepas percaya tu kena i'tiqad. Kena i'tiqad pula. I'tiqad tu apa dia? I'tiqad tu maknanya mengaku sungguh. Mengaku dalam hati. Mengaku sungguh perkara tersebut. Berpegang teguh dengan perkara tersebut di dalam hati. Itu dipanggil i'tiqad. Bahawasanya tetap. Sabit, tetap, pasti. Dan sabit, iaitu mesti. Dalam kurungan dia kata wajib. Wajib maknanya perkara yang mestilah. Wajib ini terkena kepada perkara yang mesti. Bagi Allah. Bagi Allah, bila sebut wajib bagi Allah, maknanya wajib akal. Kalau wajib kita, wajib syarak. Tu wajib bagi Allah, yang ini wajib akal. Wajib yang ini mestilah bagi Allah Ta'ala itu bersifat. Bersifat dengan ilmu. Jadi wajib bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan ilmu. Ilmu. Allah tu wajib bagi dia bersifat dengan ilmu. Ilmu tu bahasa Arab. Erti ilmu. Ilmu tu apa dia? Ilmu. Ilmu bahasa Arab. Ertinya ataupun translate, terjemahan ilmu tu mengetahui. Mengetahui atau pengetahuan. Tapi yang lebih tepat adalah pengetahuan. Pengetahuan tu lebih tepat lah. Baik. Jadi kitab Jawi yang lama-lama dulu dia terjemah dengan mengetahui. Tapi pada Mekah, iaitulah seorang ulama tauhid satu ketika dulu yang sangat alim, khususnya bidang tauhid ni, dia terjemah dengan pengetahuan. Supaya nak membezakan antara sifat dengan tugas sifat tersebut yang dipanggil takluk. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan. Allah tu bersifat dengan pengetahuan, iaitu pengetahuan tu ataupun ilmu tu satu sifat. Yang kata ilmu pengetahuan tu adalah satu sifat. Sifat mana? Yang ada. Sifat ilmu tu adalah sifat yang ada. Maksudnya diri sifat tu ada sungguh. Diri sifat tu ada sungguh. Diri sifat tu dipanggil wujudi. Semua ada 7 sifat ma'ani lah. Jadi ilmu ini termasuk sifat ma'ani yang 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Antaranya ilmu. Maknanya 7 sifat ni dipanggil sifat yang ada. Diri sifat tu ada sungguh. Sekira-kiranya Allah Ta'ala buka hijab
buka dinding, kita boleh nampak di akhirat nanti sifat ni, sifat ilmu ni dengan mata kepala kita. Sekiranya Allah Ta'ala buka lah hijab, kalau sekiranya Allah Ta'ala izin, kita boleh nampak dengan mata kepala. Sebab apa? Sebab diri sifat tu ada sungguh. Dipanggil sifat yang wujudi, sifat yang ada sungguh. Yang qadim, sifat tu pula yang qadim. Qadim maksudnya tidak ada mula. Diri sifat tu tidak ada mula, ada dia tu tidak ada mula. Tidak ada mula, tu dipanggil qadim. Baik. Diri sifat tu yang ada, yang qadim, yang berdiri, yang berdiri. Diri sifat tu pula yang berdiri. Yakni ni maknanya dia apa yang dikehendaki oleh musannaf, apa yang dikehendaki oleh pengarang dengan kata berdiri sifat tu. Berdiri macam mana ni? Yang ada pada zat Allah Ta'ala. Maknanya diri sifat tu ada dan dia juga ada menumpang pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat ilmu tu dia tumpang pada zat Allah. Dia ada di zat Allah Ta'ala. Diri sifat tu pun ada lah, dan diri sifat itu pula menumpang pada zat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala adalah sifat pengetahuan tersebut. Tu. Bila sebut Allah tu ada sifat pengetahuan ataupun ilmu, tidak dapat diketahui, tidak dapat diketahui hakikatnya, hakikat ilmu, hakikat pengetahuan tu kita tak dapat nak mengetahuinya. Diri hakikat tu lah, diri sebenar hakikat tu kita tak dapat nak mengetahuinya. Sebab apa? Sebab kita ni baharu, sifat tu qadim. Jadi baharu ni dia tak boleh nak tahu hakikat yang qadim tu. Sebab apa? Akal kita ni ada batas dia. Kita nak fikir pun kena ada batas dia. Jadi diri sifat yang sebenar tu, yang hakikat dia tu, wallahu a'lam. Sebab dia qadim, kita baharu, kita makhluk ni baharu, tak dapat nak mengetahui sifat yang qadim, hakikat dia tu. Tetapi walaupun kata kita ni tak dapat nak mengetahui hakikat sifat tu, tetapi tetap seperti yang tersebut, iaitulah sifat tu dia ada, yang qadim lagi pula dia ada pada zat Allah Ta'ala. Takat tu saja yang kita boleh tahu. Kita yang baharu ni nak tahu setakat tu saja. Lebih pada tu nak tahu hakikat tu tak boleh, sebab kita ni baharu. Tak boleh nak berfikir sampai hakikat sifat tu. Cuma yang kita boleh tahu adalah sifat itu qadim, lagi pula sifat ilmu itu ada, dan dia menumpang, dia ada sungguh pada zat Allah Ta'ala. Setakat tu saja. Lebih pada tu tak boleh lah. Tak boleh nak fikir lah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq. Berfikirlah oleh kamu akan kejadian Allah, dan jangan kamu berfikir pada hakikat zat Allah tu. Tu maknanya kita kena fikir tentang kejadian Allah saja. Dengan ini dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah, yakni sifat pengetahuan itu, ia Allah mengetahui. Maknanya dengan sebab Allah bersifat dengan sifat itulah, sifat ilmu tadi itulah, maka Allah pun mengetahui. Mengetahui apa? Sekalian perkara. Semua perkara Allah Ta'ala tahu. Sekalian perkara lah. Segala-galanya Allah Ta'ala tahu. Tak boleh buat nyorak, tak boleh sembunyi pun sikit pun. Semua Allah Ta'ala tahu. Semua tak terlepas daripada pengetahuan Allah. Apa yang berlaku, apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, dan apa yang akan berlaku, semua Allah Ta'ala tahu dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Sama ada yang kata Allah Ta'ala mengetahui sekalian perkara tu, sama ada perkara yang wajib. Contohnya seperti zatnya Allah, dan segala sifat-sifatnya, sifat Allah. Dia tahu lah, zat Allah, Allah tahu zat dia tak jirim. Allah Ta'ala tahu zat Allah Ta'ala tu qadim, zat dia bukan jirim. Allah Ta'ala tahu. Dan segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala tahu. Sifat Allah Ta'ala tu, kesempurnaan Allah Ta'ala dia tahu. Sifat dia qadim, sifat dia bukan baharu, sifat dia bukan macam makhluk, dia tahu. Tu dikatakan Allah Ta'ala mengetahui sekalian perkara yang wajib, iaitu zatnya, segala sifat-sifatnya, atau
atau perkara yang mustahil. Allah Ta'ala tahu juga perkara yang mustahil, seperti segala sifat-sifat kekurangan di atasnya. Allah Ta'ala tahu kata buta tu tidak ada pada Allah Ta'ala, lemah tu tidak ada pada Allah Ta'ala, tuli tu tidak ada pada Allah Ta'ala, dan lain-lain lagi lah sifat-sifat kekurangan tu. Allah Ta'ala tahu kata segala sifat kekurangan tu tidak ada pada Allah Ta'ala. Tu dikatakan Allah Ta'ala tahu perkara yang mustahil. Atau perkara yang harus, ataupun Allah Ta'ala juga dia tahu perkara yang harus. Contoh dia seperti sekalian mungkin ini. Mungkin ni maknanya makhluk lah. Mungkin ni bahasa istilah ilmu tauhid. Mungkin ni adalah istilah ilmu tauhid, maknanya Allah tahu segala makhluk ni, kedudukan makhluk ini, kelakuan makhluk ini, apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, dan apa yang akan berlaku berkaitan dengan makhluk ini. Allah Ta'ala tahu. Tu baik. Yakni yang kata Allah Ta'ala tahu tu macam mana? Nyata bagi Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala tahu tu dengan jalan nyata. Dipanggil ta'alluq inkishaf, nyata. Nyata bagi Allah Ta'ala sekalian perkara yang tersebut tadi. Sekalian perkara yang wajib tadi, seperti zat Allah, seperti sifat Allah. Sekalian perkara yang mustahil, seperti segala sifat kekurangan yang mustahil atas Allah tu, dan segala perkara yang harus, nyata bagi dia. Nyata tu bila lagi? Pada azali lagi. Sejak azali lagi Allah Ta'ala nyata dah bagi Allah Ta'ala. Sejak azali lagi dah nyata dah bagi Allah Ta'ala sekalian perkara tadi. Sedangkan makhluk tak ada lagi waktu tu. Kala-kala lah makhluk ada waktu tu, nyata lah bagi dia. Maknanya Allah Ta'ala tahu semua. Bukanlah makhluk ada baru Tuhan tahu, barulah nyata bagi dia. Tak, nyata tu sejak azali lagi. Bukan tak timbul makhluk barulah nyata. Tak, sejak azali lagi nyata bagi Allah Ta'ala sekalian perkara yang wajib, sekalian perkara yang mustahil, dan sekalian perkara yang harus tadi. Sejak azali lagi. Tu dipanggil ta'alluq inkishaf, iaitu nyata bagi Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan Allah Ta'ala tahu tu, nyata tu sejak azali tu. Inilah dikatakan ta'alluq ilmu, ta'alluq pengetahuan tanjizi qadim. Tanjizi ni dipanggil lulus, qadim ni sedia kala. Pengetahuan Allah tu lulus sedia kala lagi. Allah Ta'ala tu tahu tu sejak azali lagi, nyata bagi dia tu segala perkara yang wajib, segala perkara yang mustahil, dan segala perkara yang harus, iaitulah makhluk. Tuhan tahu tu sejak azali lagi. Bukan timbul makhluk baru Tuhan tahu. Kalau gitu jadi ilmu tu jadi baru lah. Sedangkan ilmu tu qadim, sifat ilmu Allah tu qadim. Jadi Tuhan tahu tu sejak azali lagi. Sekira-kiranya makhluk kalau ada waktu azali tu, Tuhan nyata bagi dia. Dan wajib kita percaya, dan wajib kita yakni mukallaf percaya dan i'tiqad, iaitulah mengaku dalam hati tidak ada sama sekali. Maksudnya tak ada sekali-kali. Tu dalam kurungan ni kata mustahil. Perkara mustahil ni akal kita tak boleh terima kata ada dia. Tu mungkin tak ada sama-sama sekali. Mustahil di atas Allah Ta'ala tu, mustahil di atas dia bersifat dengan lawannya, lawan bagi ilmu. Mustahil lah Allah Ta'ala bersifat dengan lawan bagi ilmu, iaitu lawannya tu, lawan ilmu tu, lawan pengetahuan tu, jahil. Jahil. Jadi Allah Ta'ala tu mesti tidak bersifat dengan jahil, mesti tidak. Akal kita hukum kata mesti tidak. Jahil itu di atas Allah. Allah tu tak jahil. Allah tu tak jahil. Tu akal kita hukum. Sebab apa? Sebab jahil ini adalah perkara mustahil. Lupa, lupa pun mustahil juga. Dan lalai pun jahil, mustahil juga. Maknanya jahil, lupa dan lalai ini adalah mesti tidak. Allah Ta'ala tu mesti tidak bersifat dengan jahil,
mesti tidak bersifat dengan lupa, dan mesti Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan lalai. Akal kita tak boleh nak terima. Ini dikatakan lawan bagi yang wajib, lawan bagi ilmu. Tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dalil di atas yang demikian itu, dalil ni setengah buku kitab kita burhan dalil lah, bukti, percaman di atas yang demikian itu, yang kata Allah tu ada sifat ilmu, ada sifat pengetahuan, dan Allah itu tidak jahil tu, tidak lupa dan tidak lalai tu. Mana ada dalil? Dalil ni bukti lah. Dalil ada dua, dalil naqli satu, dalil ayat Quran satu. Yang kedua dalil akli, dalil yang kena fikir. Dalil di atas yang demikian itu yang mengatakan Allah tu ada sifat ilmu dan Allah itu tidak jahil, tidak lupa dan tidak lalai tu. Mana ada dalil? Firman Allah Ta'ala. Yang ni Allah Ta'ala kata sendiri dalam Quran. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Ni Tuhan kata dalam sendiri dalam Quran. Ni dalil dah. Erti wallahu bikulli syai'in alim tu. Dan bermula Allah Ta'ala tu dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui sesuatu tu daripada perkara yang wajib, iaitu zat Allah, sifat-sifat Allah. Perkara mustahil, iaitu dah segala sifat kekurangan atas Allah, dan perkara yang harus, segala perkara yang harus, iaitu mumkinat makhluk. Mengetahui, amat mengetahui tu dengan sifat ilmu, dengan sifat pengetahuan yang ada pada zat Allah. Tu ni dalil ayat Quran ni. Wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala tu dengan tiap-tiap sesuatu tu amat mengetahui. Dia tahu sungguh. Dia tahu sungguh perkara yang wajib. Dia tahu zat dia bukan jirim. Dia tahu zat dia qadim, bukan baru. Dia tahu perkara mustahil. Maksudnya dia tahu segala sifat kekurangan itu tidak ada pada dia. Dan dia tahu perkara yang harus. Dia tahu sekalian perkara harus, iaitu mungkin makhluk dia tahu. Dia tahu. Itu dipanggil sifat ilmu Allah. Itu dalil dah. Kemudian atau dalil, ini dalil, yang ni pula dalil akli, dalil akal. Atau dalil bukti di atas yang demikian itu, yang kata Allah tu ada sifat pengetahuan dan Allah tu tak jahil tu. Mana ada dalil? Ini dalil akal. Baharu sekalian alam ini. Baharu sekalian alam ini menunjukkan Allah tu ada sifat pengetahuan dan tak jahil. Kalau Allah tu jahil lah, kalau lah fardu takdir, maka macam manalah nak ada alam ini, macam manalah nak ada makhluk ini. Sebab orang jahil mana boleh buat makhluk. Tu membuktikan kata Allah tu tak jahil. Ada makhluk ini, ada alam ini. Tu dikatakan bukti kata Allah tu ada sifat pengetahuan dan tak jahil. Itulah sedikit perkongsian pada petang ini berkaitan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan live yang secara ringkas ini, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan sifat ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan live kita ini dapat menambahkan ilmu kita masing-masing, insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dan yang lemah daripada kelebihan diri saya sendiri. InsyaAllah ada masa nanti kita akan sambung lagi pada sifat yang ke-9, iaitu iradah, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.